Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak jawab lah ya kenyataan yang dikeluarkan oleh Papa Gomo yang pada saya sangat mengelirukan. Kalau kita bodoh tak perlu kita tunjukkan. Jadi apa yang Papa Gomo ni ulas berkenaan dengan isu perlembagaan, isu akta anti lompat parti dan bagaimana kerajaan itu terbentuk dan sebagainya. Pada saya, Papa Gomo kena belajar lebih banyak lagi. Tak payah malu, tak payah belagak sombong. Kalau kita ni bodoh sombong, konon-konon kita bijak, maka itu akibatnya. Jadi saya tak nak ulas panjang-panjang dulu, kita tonton dulu video dia. Tengok bila mengikut perlembagaan, maknanya tak ada apa lagi yang kau boleh nak lawan dah. Sebab apa? Mengikut perlembagaan. Aku bagi contoh, langkah Sheraton. Sheraton Move. Apa yang berlaku? Sheraton Move, 10 orang ahli parlimen PKR keluar daripada parti. Tarik sokongan daripada kerajaan PH pada waktu itu. Ingat Tuan Mahathir letak jawatan. Okey. Menteri semua hilang jawatan. 10 orang ahli parlimen PKR menarik sokongan daripada Parti Keadilan Rakyat. Maksudnya menarik sokongan daripada Kerajaan Pakatan Harapan. Pada waktu itu. Dan kemudiannya Tan Sri Muhyiddin Yassin berapa kursi tak ingat? 38 ke? Tarik sokongan daripada Kerajaan Pakatan Harapan. Maka Kerajaan Pakatan Harapan untuk apa berlaku? Itulah Tan Sri Muhyiddin Yassin Perdana Menteri, Ismail Sabri Perdana Menteri. Adakah mereka-mereka ini melanggar perlembagaan? Tak ada. Tak ada. Mereka tak melanggar apa perlembagaan sebab mengikut perlembagaan. Tetapi parti PKR saman mereka 10 orang ni. Saman. Dan akhirnya paling latest tu, bekas ahli parlimen Ampang Zuraida Kamarudin diarahkan bayar 10 juta kerana keluar daripada parti PKR. Nampak? Bermakna kes tersebut, langkah Sheraton Move, mahkamah putuskan Zuraida kena bayar 10 juta sebab ada perjanjian dengan Parti Keadilan Rakyat PKR waktu jadi calon. Mana calon-calon yang lompat keluar ni kena bayar 10 juta. Jadi, daripada segi parti, perjanjian tu, ya, Zuraida salah. Itu langkah parti. Tetapi, daripada segi perlembagaan dan undang-undang, Zuraida tak melakukan apa-apa kesalahan. Nampak? Sebab itulah, kerajaan PH Guntur, 22 bulan tu Guntur, Tan Sri Muhyiddin Yassin Perdana Menteri, Ismail Sabri Perdana Menteri, mana ada tindakan diambil? Tak ada. Sebab mengikut perlembagaan dan undang-undang. Jadi begitulah dalam negara kita ni, apa saja pun mesti mengikut perlembagaan dan undang-undang. Jadi kalau dia orang duk cakap atas lompat parti ni, engkau tengok balik, adakah mengikut perlembagaan dan undang-undang atau tidak? Itu aku bagi contoh mudah untuk mereka ni faham. Kepada walanon-walanon, korang ni tu kata bodoh simpan sikit. Aku sekolah aku tak tinggi, tapi aku membaca tengok benda ada. Dah terang-terang dah perlembagaan persekutuan tu paling utama, paling tinggi. Jadi tengoklah adakah melanggar perlembagaan. Tak. Jadi kalau tak salah lah. Yang korang kata salah tu pasal apa? Sekarang hari ni pun kalau kata ahli parlimen majoriti tak nak sokong Anwar Ibrahim, bungkus Anwar lah sebelum PRN. Boleh? Boleh, bukan tak boleh. Boleh. Sebab benda dah berlaku. Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan. Sebab UMNO tarik sokongan. Adakah melalui Dewan Rakyat? Tak melalui Dewan Rakyat pun. Nak cakap macam mana? Jadi, guys, ini bukan apalah. Aku tak adalah pandai. Aku membaca. Benda ni kita kena baca. Kita nak tahu, kita kena baca. Jangan mudah-mudah diperbodohkan oleh walanon-walanon sekalian yang ada ni. Mereka sekarang ni tengah takut. Mereka takut sebab kerajaan ni lagi 2 bulan ni, guys. Kita ni lagi 2 bulan bertukar kerajaan federal. Kerajaan negeri ni tumbang, diorang ni semua ni. Federal pun bertukar. Rakyat tak sabar-sabar dah ni nak selamatkan negara ni. Semua orang dah berkobar-kobar dah ni. Mereka ni pula makin takut. Sebab tu sekarang ni mereka dah mulalah nak keluar tanduk. Nak buat salah guna kuasa. Aku cabar ni. Buatlah, buat. Salah guna kuasa. Buatlah. Kau tengok. Bungkam korang nanti besok, kita cari balik mereka yang salah guna kuasa ni. Kita heret dia. Try lah buat. Jangan main-main. Aku dah bagi contoh Anwar Ibrahim dulu masuk penjara salah guna kuasa dan rasuah. Jangan lupa. Try lah buat.
Oke, sebelum saya nak menjawab habis kenyataan yang dikeluarkan oleh Papa Gomo ni, yang pada saya tak payahlah nak belagak sombong bodoh. Kalau kita memang dah bodoh, lain kali keluar kenyataan tu bijak. Saya jarang nak menjawab Papa Gomo ni, tapi hari ini saya nak beritahu. Yang dia nak cerita tentang isu perlembagaan tak termasuk macam ni, anti lompat parti macam ni. Saya nak baca awalnya apa dia itu perlembagaan Malaysia. Okey, saya baca perlembagaan Malaysia. Secara rasminya, Perlembagaan Persekutuan Malaysia ya, ialah undang-undang utama yang tertinggi di Malaysia. Mengandungi 183 perkara, ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan dua dokumen terdahulu, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tahun 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Jadi, saya tidak nak ulas panjang ke bawah, kawan-kawan boleh ngecek, iaitu buka saja Perlembagaan Malaysia, kawan-kawan boleh tahu. Jadi saya nak menjawab satu perkara dengan fakta, bukan sembrono macam Papa Gomo ni. Yang mana dia mempersoalkan isu bagaimana kata-kata itu melompat, bagaimana kerajaan Perikatan Nasional itu ditubuhkan, akhirnya PH itu tumbang. Dia kalau kita lihat macam ni, apabila berlakunya langkah seretan itu, yang mana 10 orang ahli parlimen yang telah pun melompat itu daripada PKR itu, dan akhirnya menyokong kerajaan yang ada, begitu juga Parti Bersatu keluar daripada komponen Pakatan Harapan itu, waktu itu yang mana akta anti lompat parti belum ada lagi. Jadi mereka bolehlah buat apa yang mereka suka, lompatlah sana sini. Okey, kita masuk kepada isu yang dia kata, dia membezakan antara perlembagaan dan juga akta anti lompat parti. Inilah kebodohan yang nyata dikeluarkan oleh Papa Gomo. Kenapa saya kata Papa Gomo ni bodoh? Dia tak tahu apa itu perlembagaan, apa itu akta. Akta itu adalah undang-undang. Undang-undang itulah yang termaktub dalam perlembagaan. Jangan bongok sangat. Jadi saya jawab nih. Saya heran, ramai orang nak mempercayai perangai-perangai dia ni. Okey, dia masuk ke bab Zuraida ya. Saya nak masuk ke bab Zuraida ni. Inilah yang Papa Gomo ni juga bodoh dalam ucapan dia, dalam kenyataan dia ni. Apabila Zuraida itu disaman, 10 juta itu, kenapa Zuraida perlu bayar? Ya, sebab ada perjanjian dia dengan parti. Jadi, yang dia nak mempersoalkan hari ini adalah, yang dia nak tunjuk dekat rakyat hari ini adalah, bagaimana Barisan Nasional, pimpinan Zahid Hamidi itu boleh berada dalam kerajaan yang sepatutnya 10 orang boleh pergi menyokong dia. Ini dia punya rancangan cerita dia untuk mengelirukan rakyat. Papa Gomo jangan bodoh. Apabila kerajaan baru ini terbentuk, mereka sama seperti yang dibuat oleh PKR sewaktu mereka menyaman Zuraida ini. Setiap ahli parlimen yang bertanding ataupun mereka yang nak jadi calon itu ada menandatangani watikah perjanjian bersama parti mereka, ditandangi watikah itu oleh presiden mereka ataupun pengurusi gabungan parti mereka untuk mereka bertanding. Maka di sini jika seorang daripada mereka melanggar, maka boleh digugurkan. Kawasan mereka mungkin akan dipertandingkan semula dengan pilihan raya kecil. Mungkin perkara-perkara ini boleh berlaku ataupun denda yang mungkin melibatkan puluhan juta seperti mana Zuraida kena. Ini disebabkan akta anti lompat parti itu telah pun berlaku, telah pun diluluskan di parlimen. Yaitu akta lompat parti itu adalah undang-undang supaya ahli parlimen tak melompat. Undang-undang inilah juga termaktub dalam perlembagaan. Jangan Papa Gomo ngok. Jadi jangan bohong orang. Jadi dia pikir semudah itu untuk ahli-ahli parlimen yang nak melompat. Sebab itu ahli parlimen UMNO tidak berani lompat yang 10 orang tu. Tapi yang dimainkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO yang dibuang ni, mereka mengatakan bahawa seolah-olah tidak demokrasi, seolah-olah presiden mereka berbohong. Sebab itu Papa Gomo ni mengatakan Zahid Hamidi tipu yang di-Pertuan Agong. Kerana dia tidak tahu perlembagaan, dia tidak tahu akta anti lompat parti. Apa yang berlaku? Sebab Papa Gomo ni sehidup-hidupnya cari makan dalam politik, dia tak nak belajar asas politik. Dia tidak tahu bagaimana fungsinya parti-parti politik ini. Dia tidak pernah jadi calon. Dia jadi bodoh macam tu je. Semua hidup di dalam politik. Kalau saya dah duduk dalam politik begitu lama macam Pak Gomo ni, sekurang-kurangnya sekali saya dah jadi calon. Kenapa dia tak jadi calon? Sebab dia bangang.
Jadi hari ini saya nak balun dia ni kerana dia keluar kenyataan banyak sangat mengeliru ke rakyat. Ini, bagaimana yang 10 orang ni tidak berani keluar? Disebabkan asasnya yang tadi itu. Jadi mereka takut bahawa kalau mereka keluar daripada Barisan Nasional, dari UMNO, contohnya, mereka kena buat pilihan rakyat kecil. Disebabkan oleh akta anti lompat parti ini berlaku. Jadi saya lihat daripada situ, saya jawablah isu dia Juraida, isu pelembagaan yang disebut ni. Pada saya, dia tidak tahu sama sekali. Ini Papagomo langsung tak tahu pelembagaan, tak tahu anti lompat parti, tak tahu akta. Apa gunanya kamu ahli parlimen itu duduk dalam parlimen, bahas rang undang-undang, lepas tu diluluskan. Apabila yang penting perlu kelulusan 2/3 majoriti, apa guna dia? Itulah gunanya. Jadi ya, Papagomo sembrono saja tak tahu benda-benda, lepas tu nak cakap orang bodoh, nak cakap walanon lah apa semua. Papagomo ni yang bangang, memang bodoh sekali. Dia ni lebih kepada teruk daripada walaon tau. Lepas tu nak ugut. Lepas tu dia kata kerajaan akan tumbang dalam waktu selepas PRN negeri ni, 6 buah negeri ni akan tumbang 2 bulan lagi. Disebabkan dia kata kalau 6 buah negeri ni tumbang, maka tumbanglah kerajaan pusat. Apa kebangang punya bodohnya dia ni? Yang bertanding sekarang ni Tun, yang mentadbir kerajaan pusat, semua rakyat tahu itu adalah ahli parlimen. Siapa ada ahli parlimen tu? Yang ada hari ni. Yang 148 tu daripada Barisan Nasional, daripada Pakatan Harapan, daripada GPS Sarawak, daripada GRS, daripada Warisan, daripada Parti Bebas dan sebagainya. Jadi cukuplah majoriti 148. 2/3 majoriti lagi. Jadi dari mana ceritanya 6 buah negeri ini mereka menang semua dan akhirnya kerajaan persekutuan tu ni? Lepas yang terakhir, saya nak jawab Papagomo ni. Kau Papagomo, kau tak payah cakap banyak lah dalam politik ni. Kau nak ugut kerajaan yang ada hari ni. Seolah-olah pula engkau macam gangster, engkau cerita macam tu. Kami rakyat biasa ni, lembut-lembut macam ni, saya nak tahu kamu tu. Kamu tu bekas polis yang kena buang. Saya nak tahu kamu, saya ni veteran tentera. Tidak gentar saya dengan apa yang kamu cakap. Kalau kamu nak cerita itulah. Tetapi saya nak beritahu itu. Ni veteran tentera ni Papagomo. Tidak juga saya cokia sangat muka semacam ni. Saya nak tahu kamu itu. Dan saya anak Sarawak ya. Bukan saya bangga, tapi tidak saya gentar dengan kamu punya cakap tu. Kami duduk dalam parti reform ni tak pernah gentar dengan apa yang kamu nak cakap. Anwar Ibrahim tu masuk keluar penjara. Dan kami ni daripada pembangkang begitu lama tak pernah gentar Papagomo. Tak payah kamu nak cuba ugut-ugut orang. Apalagi kamu nak ugut presiden saya. Berapa orang pengikut kamu? Saya punya cabang, saya pergi cari, kamu dah cukup. Jadi tak payah main macam ni. Saya harap ini politik bukan something. Politik adalah idealisme yang perlu kita bawa, yang rakyat boleh lihat. Supaya rakyat boleh memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk membangunkan negara. Tapi bukan orang seperti Papagomo yang tak tahu politik, tahu berbohong, cari makan dalam politik, tak ada kerja. Kerjanya membohong supaya rakyat percaya. Itu dia. Apa dia orang yang Papagomo ni boleh buat? Manusia di Papagomo ni manusia yang pemalas. Duduk dalam politik pun bukan dia buat kerja underground. Ada Papagomo pergi buat ceramah. Ada kawasan yang Papagomo jaga? Tak ada. Papagomo dilantik dalam mana-mana parti. Ada melalui pertandingan? Tak ada. Lantikan macam tu kaki bodek. Orang macam ni duduk dalam parti pun menyusahkan kawan dalam parti. Kawan-kawan yang ada integriti yang baik nak naik tak boleh sebabkan jawatan itu diambil oleh dia. Seorang macam ni tak ada gunanya dalam hidupnya. Politik dia ni sekerat tu je lah. Jadi saya tak nak ulas panjang-panjang, itulah. Jadi ada apa-apa soalan boleh buat soalan di laman komen kita supaya kita boleh perjelaskan dengan terperinci. Jadi Papagomo dah lah. Hidup kamu tu dalam politik mungkin lagi 5 tahun dah tak relevan lagi lah. Orang tak pakai lah. Silat-silat gaya kamu masuk penjara kerana fitnah kamu terlalu banyak. Itu saja. Sekian. Terima kasih.